Saudara sekalian, Angkatan Tabligh Islam Malaysia telah sejak sekian lama, hampir separuh abad bertapak, dan perjuangan Palestin dan agenda perjuangan keamanan sejagat ini merupakan sebahagian daripada denyut nadi perjuangan kita sejak daripada awal penubuhan. Sejak 1971 sampai ke hari ini. Daripada aspek advokasi sampai kepada berlobi, sampai kepada bantuan kemanusiaan, itu diteruskan dari generasi ke generasi. Apabila berlaku isu yang tercetus baru-baru ini, maka beberapa perkara yang telah digerakkan peringkat Jemaah Keluarga Besar ABIM, Wadah PKPIM, khasnya dengan jentera yang digerakkan oleh Global Peace Mission sebagai agensi kemanusiaan kita, antaranya boleh saya sebutkan. Pertama adalah penyataan sikap, ketegasan sikap kita berhubung isu yang berlaku. Dan ini merupakan suatu yang besar impaknya dalam konteks diplomasi dan juga advokasi antarabangsa apabila ABIM dengan penyataan sikap itu mendapat liputan meluas, bukan hanya dalam negara tapi juga seluruh dunia. Yang kedua adalah penglibatan dalam seristiwa bual bicara di media arus perdana dan juga media baru. Membincangkan, membahaskan isu ini, memberikan penerangan kepada khalayak tentang apa sebenarnya yang berlaku di lapangan dan bagaimana dapat kita berperan serta, berpartisipasi dalam melanjutkan agenda perjuangan ini. Yang ketiga adalah kempen Munajat Malam Terakhir Ramadan. Itu antaranya kita telah gerakkan seluruh negara munajat pada malam terakhir Ramadan, mohon kepada Allah SWT bangun pada malam hari dan berdoa agar Allah SWT memberikan kekuatan kemenangan kepada umat, juga memberikan kita pelepasan daripada bencana dan juga pergolakan politik dalam negara, juga krisis kesihatan COVID-19 dan sebagainya. Kemudian kita menggerakkan tabung kecemasan Palestin, khasnya di bawah pergerakan dan jentera Global Peace Mission Malaysia dan Malaysia for Syria. Juga kita sama-sama menubuhkan Sekretariat My Aqsa Defenders yang disebutkan oleh Saudara Fahmi tadi. Alhamdulillah semalam telah berjaya mengutip sehingga 17.8 juta, satu jumlah yang besar. Kita pun agak rasa mengejutkan dengan jumlah itu, menunjukkan betapa kepedulian masyarakat terhadap isu yang berlaku ini dan betapa mereka ingin membantu saudara-saudara kita yang jauh daripada kita, tapi itulah dekat di jiwa kita. Banyak lagi inisiatif lain termasuk penerangan kerjasama dengan pihak kerajaan-kerajaan negeri, insya-Allah kerajaan negeri Selangor, kerajaan negeri Sembilan, negeri Melaka dan yang terkini negeri Sabah akan bersama dengan jamaah dan Global Peace Mission Malaysia khasnya untuk menyalurkan bantuan kecemasan itu. Kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan-kerajaan negeri yang sama untuk sama-sama mengangkat agenda ini dan merakyatkan agenda ini ke akar umbi. Juga kita ada beberapa kali perbincangan dengan anggota keselamatan dalam negara bersama dengan komuniti Palestin, berbincang bagaimana dapat kita menjaga keselamatan komuniti Palestin di Malaysia dan pastinya nanti insya-Allah akan ada fasa kedua pergerakan dan juga advokasi pelestarian perjuangan Palestin yang akan digerakkan secara bersama oleh ABIM dan keluarga besar jamaah kita. Termasuk kita akan rangkul bersama masyarakat lain, masyarakat yang non-Muslim, kelompok yang disebut sebagai human rights activist, kelompok yang lain juga harus dirangkul bersama. Mereka mencari ruang di mana dapat berperan serta, menyatakan solidariti, membantu, kerana krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin adalah krisis bersama semua orang yang punya jiwa nurani. Saudara sekalian, dengan ini saya ingin menjemput mempersilakan yang berbahagia ayahanda kita, Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman. Beliau merupakan Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia, mantan Presiden ABIM. Beliau juga merupakan Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia di OIC dan juga merupakan penolong Agung bagi Union of NGO South Islamic World, UNIW, yang berpegalan di Turki. Bagi ayahanda, berikan kami pedoman, berikan kami semangat, berikan kami pesan-pesan nasihat perjuangan
Dengan ini kami mempersilakan Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Fazril, pimpinan yang ada, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sidang live ini, Munajat Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak memulakan pembicaraan saya dengan kata-kata yang cukup menarik daripada seorang tokoh pejuang ke Islam di Turki ketika berada dalam keadaan yang paling lemah, paling menderita, paling tertekan dengan musuh-musuh Islam, iaitu Imam Badi'uz Zaman Said Nursi. Ketika berada dalam keadaan yang paling teruk, ya, beliau mengatakan, the future shall only be Islam. Masa depan ini hanya di tangan Islam. Yakinlah. Dan alhamdulillah pada 2002 Erdogan berjaya menjadi Perdana Menteri, sedang membawa mesej Islam ke seluruh dunia. Jadi dalam kita menghadapi isu Palestin sejak 73 tahun yang lalu, inilah nakbah, malapetaka kepada umat. Kita harus mempunyai satu optimisme tentang kemenangan Islam. Pengharapan kita kepada Islam tidak boleh tumpul ataupun tipis walaupun satu saat. Kita yakin bahawa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Tuhan kami, tidak aku jadikan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Ya, jadi kerana itulah soal optimisme ini sangat penting sekalian. Kalau tidak ada optimisme ini, saya fikir rakyat Palestin yang berjuang daripada datuknya, daripada ayahnya, daripada emaknya, daripada anaknya, daripada cucunya selama 73 tahun, mereka sudah habis. Mereka akan menyerah, kalah. Tetapi kerana ada keyakinan masa depan hanya di tangan Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi soal optimisme ini harus ada dalam kita menghadapi gejala ataupun kezaliman yang luar biasa yang melampau yang dilakukan oleh rejim Zionis biadab Israel pada hari ini. Kita ingat ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh Suraqah bin Malik ketika dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Belum sampai ke Madinah, masih lagi dikejar, bertemankan dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya. Apabila telah 3 kali kuda Suraqah terbenam ke bumi dengan kehendak Allah Ta'ala, akhirnya dia mengaku bahawa ada kuasa yang lebih besar. Dan Rasulullah menjanjikan, ya, gelang Raja Parsi menjadi milik kamu. Optimisme Rasulullah, ya, bahawa akan jatuh kerajaan Parsi, bila itu bukan persoalan kita, tapi keyakinan itu, ya, telah ditanamkan tentang kejatuhan Raja Parsi. Begitu juga ketika perang Handak tahun ke-5 Hijrah, ya, ketika itu Rasulullah mengungkapkan satu hadis mengenai kejatuhan kota Konstantinopel. Ya, la tuftahnal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jaish. Optimisme inilah yang perlu kita tanam, keyakinan tentang ini. Dan kerana itulah kita harus cemburu dengan orang Palestin. Walaupun seluruh dunia Islam, 57 negara OIC selama 73 tahun tidak berbuat apa-apa, hanya membuat resolusi demi resolusi. Ya, marah, memorandum, bawa ke sidang OIC, bawa ke sidang PBB. Tetapi yang akan menghadapi Israel itu adalah orang-orang Palestin. Mereka tetap mempertahankan perjuangan ini, optimisme ini mereka tahan, mereka turunkan kepada anak mereka, anak kepada anak seterusnya, sampailah beberapa generasi. Dan kita lihat anak-anak Palestin hanya dengan berbekalkan batu sanggup melawan tentera Israel yang lengkap dengan senjata yang ada. Jadi soal ini adalah persoalan iman. Kalau Buya Hamka mengatakan bahawa iman ini harus mencetuskan syaja'ah, keberanian untuk mempertahankan yang hak dan membanteras kebatilan. Kalau umat Islam tidak ada kemampuan, tidak ada keberanian untuk mempertahankan yang hak,
memperjuangkan yang hak dan membanteras yang batil, maka siapkanlah kain kapan untuk dia. Tidak ada guna hidup. Ataupun kita berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Ya. Baiklah kita mati. Mati sebelum mati. Manusia yang sudah hilang kemanusiaannya. Manusia yang sudah hilang keimanannya. Jadi kerana itulah soal optimisme ini sangat penting untuk kita menghadapi Zionism. Dan saya yakin satu ayat yang sedang banyak dibicarakan dalam media sosial oleh ulama-ulama muda, ulama-ulama kontemporari, iaitu surah Al-Isra ayat yang keempat. Ya, ayat ini mari kita wacanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab. La tufsiduna fil ardi marratain. Bahawa sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi ini marratain, 2 kali. Wala ta'lunna uluan kabira. Ya. Dan sesungguhnya kamu melakukannya dengan kesombongan yang luar biasa, kesombongan yang besar. Jadi inti kata daripada ini menggambarkan bahawa masa depan Yahudi ini, masa depan rejim Israel ini sudah sampai ke penghujungnya. Ya. Ramai yang menafsirkan bahawa ini kali kedua mereka melakukan kezaliman yang luar biasa. Ya. Ini kali yang kedua. Kali yang pertama ada mengatakan beberapa kisah, tapi yang umumnya meyakini bahawa ini kali kedua, jadi bermakna selepas ini tidak ada kali ketiga. Dan tanda kehancuran mereka ada apabila mereka menunjukkan uluan kabirah, iaitu kesombongan yang luar biasa. Tidak mempedulikan pandangan PBB, tak mempedulikan pandangan-pandangan dunia Islam, tak mempedulikan siapa pun sekalipun. Selama 73 tahun, semua resolusi bangsa-bangsa bersatu dilanggarnya. Semua memorandum, ya, pandangan-pandangan, kutukan-kutukan daripada OIC dan negara-negara yang lain tidak dipedulikannya. They don't care. Dan mereka menipu siang hari. Mereka mengatakan mereka tidak membunuh anak-anak, tetapi yang kita lihat hari-hari beratus-ratus, ya, ada saja yang mati dan segala macam. Jadi kerana itulah kesombongan yang luar biasa inilah merupakan satu petanda bahawa selepas ini mereka akan jatuh. Saya yakin, mudah-mudahan kita berdoalah, kita sempat melihat kejatuhan rejim biadab, zalim Israel ini. Sempat kita melihat dan kita ada saham di dalam melaksanakan, merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kita berdoa. Saya mengatakan demikian oleh kerana Netanyahu apabila kalah dalam pilihan raya pada Mac yang lalu dan sekarang dia adalah Perdana Menteri sementara, interim Prime Minister. Dia nak menggunakan isu Palestin ini sebagai isu untuk terus dan untuk mendapat kemenangan bagi terus menjadi Perdana Menteri yang akan datang. Ya. Jadi kerana itulah dia mengambil satu keputusan yang silap, ya, dengan melaksanakan tindakan menceroboh Baitul Maqdis. Untuk pertama kalinya sekalian kita lihat bahawa selama ini penduduk Palestin di tebing barat dengan di Gaza, ya, apabila Gaza diserang, penduduk Palestin di tebing barat mereka mengambil sikap berdoa dan tidak bersungguh-sungguh. Tetapi kali ini seluruh Israel meledak. Selain daripada Gaza yang terus mempertahankan maruah umat Islam, tetapi kita lihat bahawa orang-orang Islam, orang-orang Arab, Palestin yang berada di Israel sudah bangkit, ya, seluruhnya. Jadi orang Palestin sudah bersatu. Ini satu perkara yang tak terbayang oleh mereka. Yang mereka paling takut apabila umat Islam sudah bersatu, bermula di Palestin. Ya. Kemudian kita lihat dengan adanya media sosial, ya, kita lihat sekarang ini sudah ribuan public opinion ada bersama dengan Palestin. Ya, Ireland mengambil tindakan yang paling keras dengan rejim Zionis Israel, dan anggota-anggota Kongres, anggota parlimen di setiap negara barat sudah mulai bersuara. Jadi ini menggambarkan bahawa hayat Israel ini tidaklah panjang. Ya, kita berdoa, insya-Allah kita sempat melihat kehancuran mereka. Kita sempat melihat bahawa
Palestin kembali pulang kepada di tangan orang Palestin. Ini keyakinan kita. Namun demikian, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita tidak boleh berpeluk tubuh lagi sekarang ini. Kita kena terus menyerang website-website mereka. Perang ke cyber harus kita tingkatkan lagi. Ya, Malaysia mempunyai kadar penetration pengguna internet yang paling tinggi, antara yang paling tinggi. Ya, kita gunakan kuasa yang ada ini untuk menerangkan kepada dunia tentang kezaliman Israel ini. Ya, alhamdulillah. Dan kemudian Palestin memerlukan bantuan-bantuan dana yang cukup banyak. Ya. Seandainya berlaku kejahatan senjata nanti pun selepas itu nak membangunkan balik Palestin di Gaza khususnya memerlukan dana yang banyak. Jadi sekarang kita kena mengambil kesempatan sepenuhnya. Malam Jumaat ni kita bermunajat supaya kita diberi kekuatan oleh Allah SWT, disatukan hati kita, semua kelompok harus bersatu bagi menangani isu ini, dan kita gembira melihat umat Islam di Palestin sudah bersatu dalam hal ini, bangkit serentak bagi menangani isu kezaliman Israel, dan umat Islam di seluruh dunia kita harap boleh bersatu. Dan kita berdoa supaya Turki, Qatar, Malaysia, Indonesia, ya, Pakistan, ya, akan bangkit menggembeling tenaga sekiranya OIC tidak mampu berbuat apa-apa ataupun membisu dan tidak berbuat apa-apa. Saya fikir tibalah masanya untuk negara-negara ini bersatu dan mengambil tindakan yang wajar bagi membantu menyelamatkan umat Islam di Palestin. Kita berdoalah, kita lakukan sesuatu, jangan kerja tidur, bangkit dan bangunlah segera, ya, untuk kita menggembeling tenaga kita bagi menyelesaikan isu ini secara tuntas, dan mudah-mudahan insya-Allah kita mempunyai saham di hadapan Allah Ta'ala nanti di Yaumul Qiyamah, bahwa we have done something, kita telah melakukan sesuatu bagi membantu umat Islam di Palestin yang telah menderita sejak begitu lama. Allahu a'lam, takbir, Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.